Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 910. Antara paparan utama. Segera itu bukan 3 bulan dari sekarang. Kantoi NGO Islam nafi mahu darurat kekal. Berani langkah Sheraton, ngeri buka parlimen. Rakyat mahu kerajaan yang stabil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jawatan Kuasa Rayuan Penamatan Proklamasi Darurat, Jawatan Kuasa Tamat Darurat menjunjung kasih kepada Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu atas titah yang dikeluarkan. Menurut pengerusinya, Khalid Abdul Samad, amat jelas daripada apa yang dititahkan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional bersama Barisan Nasional telah gagal untuk mengawal bukan sahaja pandemik COVID-19 tetapi juga ekonomi negara dan perpaduan sosial. Jawatan Kuasa Tamat Darurat juga mengalu-alukan perakuan dari Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu tentang peri pentingnya kestabilan politik dengan adanya kerajaan yang disokong rakyat untuk memerangi wabak COVID-19 dengan berkesan, ujar Khalid dalam satu kenyataan media. Khalid berkata Jawatan Kuasa Tamat Darurat berpendapat bahawa ketidakstabilan politik dewasa ini adalah hasil budaya politik khianat dan politik toksik, habuan dan jawatan yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Situasi ini telah menghasilkan sebuah kerajaan yang tidak disokong ramai mengambil tampuk pemerintahan. Jawatan Kuasa Tamat Darurat juga berterima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu yang mengiktiraf kepentingan Parlimen. Sidang Parlimen menurut jawatan kuasa tersebut bukan hanya sebagai mekanisme semak dan imbang tetapi ia juga adalah pentas terbaik untuk proses perbahasan bagi mengenal pasti kaedah dan perbelanjaan terbaik demi mengatasi pandemik COVID-19 dan kemerosotan ekonomi negara. Jawatan Kuasa Tamat Darurat juga merakamkan kekecewaan terhadap kenyataan Menteri Kerajaan Gabungan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional yang ingin mempelekeh dan mempermainkan kenyataan Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu berhubung keperluan untuk Parlimen dibuka segera. Kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang yang menyatakan Perdana Menteri sudah berjanji Parlimen akan dibuka September nanti seolah-olah menganggap Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu sebagai tidak bermaklumat dan kenyataan tersebut tidak bermakna. Sedangkan amat jelas cadangan untuk buka Parlimen kira-kira 3 bulan dari sekarang adalah tidak memadai dan terlalu lambat bagi pandangan Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu. Amat jelas Kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional adalah sama ada amat lembab atau ingin ingkar terhadap titah Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu, tegas kenyataan Jawatan Kuasa Tamat Darurat. Susulan itu, Jawatan Kuasa Tamat Darurat berpendapat di bawah Kuasa Ordinan Darurat Seksyen 14 dan 15 kurungan Kuasa-Kuasa Perlu 2021 memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menetapkan tarikh yang sesuai memanggil sidang Parlimen tanpa perlu nasihat Perdana Menteri sekiranya Perdana Menteri lembab atau ingkar. Sehubungan itu, Jawatan Kuasa memohon Yang di-Pertuan Agong memanggil sidang Parlimen pada bulan Julai iaitu ketika darurat masih berjalan. Kenyataan Jawatan Kuasa Tamat Darurat itu selari dengan kenyataan Majlis Presiden Pakatan Harapan pada 17 Jun lalu agar Parlimen dibuka secepat mungkin. Ini kerana proklamasi darurat telah digunakan oleh Kerajaan Tebuk Atap untuk meluluskan ordinan darurat serta pelan pemulihan negara tanpa perbahasan di Parlimen.
Kenyataan bersama Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng menunjukkan Pakatan Harapan ialah satu pasukan yang mantap untuk berkhidmat tanpa scheme of things berbanding dengan Perikatan Nasional yang flip-flop tanpa hala tuju. Malah di kalangan menteri mereka pun saling berbalah, masing-masing menyimpan agenda sendiri sehingga ada gerombolan yang digelar kluster mahkamah. Sementara itu, Barisan Nasional masih mahu bergayut pada dahan rapuh Perikatan Nasional. Mereka tidak berani menarik keluar sokongan terhadap kerajaan tebuk atap kerana ada kepentingan yang perlu diselamatkan. Pakar perundangan dan ekonomi juga telah sebulat suara berpendapat tidak ada mana-mana pendekatan untuk menangani pandemik COVID-19 setakat ini menggunakan pakai proklamasi darurat. Justru, sewajarnya lah darurat ditamatkan dan Parlimen dibuka untuk bersidang. Ummah Malaysia menafikan pihaknya terlibat dalam 440 pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam yang dikatakan menyokong tempoh darurat dikekalkan seperti yang tersenarai di Harakah Daily pada 16 Jun lalu. Menerusi kenyataan di Facebooknya, Presiden Ummah Care Ustaz Haji Muhammad Nasir Zakaria berkata, merafak sembah memohon ampun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu menafikan Ummah Care Malaysia terlibat dalam 440 NGO Islam menyokong tempoh darurat dikekalkan. Ummah Care Malaysia menegaskan pihaknya tidak pernah dihubungi oleh mana-mana individu termasuk oleh pengerusi Gerakan Pembela Ummah atau wakilnya sebelum kenyataan itu dikeluarkan. Ummah Care Malaysia tidak pernah bersetuju dengan mana-mana isi kandungan kenyataan itu sehingga dirundingi terlebih dahulu, ujarnya. Beliau berkata pihaknya menjunjung tinggi peranan dan percaya atas kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu dalam menyelesaikan apa-apa masalah yang berlaku di dalam negara. Ummah Care Malaysia membantah disertakan pertubuhan kami dalam senarai NGO yang disertakan oleh ummah yang dilihat amat bercanggah dan seolah-olah menderhaka dengan kenyataan yang dibuat oleh penyimpan mohon besar Raja-Raja pada 16 Jun 2021, ujar kenyataan tersebut. Malah Ummah Care Malaysia dalam kenyataannya mereka melahirkan rasa amat kesal atas sikap yang amat tidak bertanggungjawab pihak ummah dan pihak Harakah Daily yang menyiarkan kenyataan tersebut dan telah dikongsi secara meluas oleh media sosial. Ummah Care Malaysia menuntut permohonan maaf segera dan disiarkan di akhbar-akhbar utama dan portal harakahdaily.net dalam masa 48 jam dari kenyataan media ini dibuat, tegas Muhammad Nasir. Sementara itu, Persatuan Dunia Seni Silat Melayu Malaysia DSSM yang namanya turut tersenarai dalam Harakah Daily juga menyatakan pihaknya tidak pernah dihubungi oleh mana-mana pihak maupun penganjur untuk menyatakan sokongan kepada perkara yang disiarkan. Secara khusus, pendirian DSSM kekal dan jelas tidak mahu terlibat dalam kemelut pihak lain terutamanya melibatkan politik kerana DSSM mewakili pelbagai perguruan silat yang sudah pasti mempunyai pendirian tersendiri mengenai perkembangan politik negara, kata Presidennya Roslim Abu. Menurut beliau, DSSM mewakili lebih 200 perguruan silat pelbagai aliran. Kenyataan ini memberi reputasi buruk kepada DSSM sebagai NGO perguruan silat dan warisan yang berpegang dan menumpahkan taat setia kepada institusi Kesultanan dan Raja-Raja Melayu yang memerintah, ujarnya. DSSM juga menyatakan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada negara ini dan kami menjunjung tinggi titah perintah Yang di-Pertuan Agong mengenai isu darurat seperti yang telah dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja Melayu yang bersidang baru-baru ini. Lanjutan daripada itu, pihak kami meminta Sekretariat Pembela Ummah mengeluarkan DSSM dari senarai NGO yang dikatakan menyokong tempoh darurat dikekalkan serta mengarahkan Harakah Daily membuat pembetulan serta kedua-dua pihak membuat permohonan maaf secara rasmi di mana-mana media rasmi atau media elektronik atau media sosial di dalam masa 24 jam selepas kenyataan ini dikeluarkan, tegas kenyataan DSSM. Malah Multiracial Reverted Muslims MRM yang dilihat sering mengkritik Pakatan Harapan juga menyatakan tidak pernah dihubungi mana-mana pihak berkenaan dengan kenyataan di Harakah Daily, apatah lagi bersetuju dengan kenyataan tersebut. Saya juga telah berhubung dengan Presiden Islamic Propagation Society International IPSI Datuk Kamaruddin Abdullah dan Presiden Global Unity Network Bro Shah Kirit. Mereka berdua juga menafikan NGO mereka bersetuju dengan kenyataan ini. Mohon pihak Harakah Daily perbetulkan kenyataan ini, tegas Firdaus Wong yang mewakili NGO berkenaan.
Begitu terdesaknya NGO pro-PAS sehingga sanggup membuat fitnah kononnya 440 NGO Islam mahu darurat dikekalkan. Bukan hanya pemimpin NGO tersebut memfitnah, malah mereka sanggup derhaka dan menipu Raja-Raja Melayu kerana takut PAS hilang kuasa. Sebelum ini, PAS berceramah di sana-sini, kononnya institusi Raja-Raja Melayu terancam di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Malah, Harakah Daily pada 13 Januari 2021 melaporkan Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Selangor, DUPNS Ustaz Rizwan Rahmat, menyifatkan pihak yang tidak bersetuju dengan perisytiharan darurat adalah derhaka kepada titah Yang di-Pertuan Agong, tidak kira apa alasan sekalipun. Kini, apabila Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu bertitah sebaliknya, mereka membantah dan menyeret 440 NGO Islam bersama-sama tanpa izin pihak yang dibabitkan. Sudah terang lagi bersuluh, merekalah penunggang agama yang sebenarnya dahaka dengan titah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Kita tunggu dan lihat sejauh mana Ummah dan Harakah Daily akan mempertahankan rencana yang diterbitkan mereka. Apa yang takut sangat membuka parlimen dan membenarkan wakil rakyat untuk berbahas? Jika kita tanya kepada pemimpin kerajaan Tebuk Atap, mereka akan kata seluruh ahli parlimen sama ada yang sudah menerima suntikan vaksin atau belum terdedah kepada pelbagai varian baru COVID-19 yang lebih ganas. Begitulah yang digunakan oleh Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Naaman. Malah semua pihak yang terpaksa hadir ke parlimen dari tukang cuci, pengawal keselamatan hinggalah kepada staf parlimen serta para pegawai kementerian yang berkaitan lebih kurang dalam 1,000 nyawa akan terdedah dengan wabak tersebut. Kita tidak mahu kelak nanti wujud pula kluster parlimen yang mengorbankan nyawa terutama mereka yang berada dalam kelompok berisiko tinggi akibat mempunyai penyakit-penyakit kronik yang lain. Tegasnya dalam kenyataan di Facebook. Beliau berkata demikian sebagai menyanggah gesaan pemimpin Pakatan Harapan agar parlimen bersidang. Terdahulu, Majlis Presiden Pakatan Harapan berkata kenyataan media penyimpan mohon besar Raja-Raja bahawa Raja-Raja pemerintah menyokong dan senada dengan pendirian Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah yang menitahkan agar parlimen bersidang segera. Amatlah penting parlimen dibuka semula sekarang agar seimbang tata kelola dan perjalanan pentadbiran Putrajaya dapat dilakukan. Ordinan-ordinan darurat serta pelan pemulihan negara dapat dibahas. Peruntukan perbelanjaan kerajaan bagi membantu rakyat dapat dibincang dan suara rintihan isi hati rakyat dapat didengar dengan jelas, kata Majlis Presiden yang terdiri daripada Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha DAP Lim Guan Eng. Mereka berpendapat jika Tan Sri Mahyadin Mat Yassin terus memberi pelbagai alasan untuk melewatkan sidang parlimen, ia memberi gambaran beliau mengetepikan pandangan tuanku itu selain hilang keyakinan untuk terus mentadbir. Dan jika Perdana Menteri tetap bertegas enggan menasihati tuanku segera, beliau harus mengambil tindakan terhormat dengan mengundurkan diri, tegas Majlis Presiden Pakatan Harapan. Maka teramat takutnya pengkhianat yang berani melakukan langkah Sheraton untuk berhadapan dengan senario kehilangan kerusi Perdana Menteri dan kuasa di Putrajaya. Lalu gerombolan ini berhelah kononnya mahu mengadakan parlimen hibrid yang mengambil masa untuk direalisasikan. Andai kata wujud kluster parlimen oleh mereka yang hadir ke parlimen sekarang atau masalah teknikal ketika sidang secara maya, maka sudah tentu ia akan dijadikan pula modal politik oleh kelompok binatang politik ini, tegas Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu itu. Sudah tentu alasan yang digunakan jika parlimen dibuka nanti akan berlaku perhimpunan yang boleh menyebabkan penularan COVID-19. Apa bezanya 220 ahli parlimen berhimpun dengan ribuan rakyat berhimpun di pusat pemberian vaksin PPV Mega? Mengapa rakyat Malaysia boleh dihimpunkan di PPV Mega untuk mendapat vaksin tanpa takut kepada kluster baharu, tetapi ngeri ahli parlimen berhimpun di parlimen sedangkan mereka sudah menerima vaksin? Apakah gerombolan Tebuk Atap ini benar-benar takut kepada COVID-19 atau takut akta yang digubal semasa darurat yang dikenali sebagai ordinan Yang di-Pertuan Agong itu harus dibawa ke parlimen dan tidak terpakai lagi jika parlimen tidak meluluskannya? Tidak perlulah sampai membawa falsafah Aristotle tentang man by nature is a political animal atau manusia semula jadinya merupakan haiwan yang berpolitik semata-mata kerana hendak menjustifikasi helah untuk tidak membuka parlimen. Berani merancang langkah Sheraton dikala negara diserang COVID-19. Kenapa sekarang ngeri untuk berbahas di parlimen?
Minggu lepas, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang berkata Kabinet akan memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong sama ada darurat perlu dilanjutkan atau tidak. Kenyataan Taqiyuddin itu dibidas oleh Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Azalina Osman Said menerusi ciapan di Twitter. Jika demikian kesnya, apa guna membentuk jawatankuasa khas bebas untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong di bawah Seksyen 2/1 Ordinan Darurat 2021? Berhenti mengalihkan tiang gol, ciapnya pada malam 12 Jun yang lalu. Namun Taqiyuddin menjawab, tiada siapa yang alih tiang gol, yang dibuat adalah betulkan peraturan permainan supaya membantu referi buat pengadilan yang betul untuk mencapai matlamat, tidak bermakna harus mengubah tiang gol. Bagaimanapun, jawapan Taqiyuddin itu tidak disenangi oleh Azalina yang menciap. Semua orang bermain untuk menang, tetapi untuk menang dengan apa cara sekalipun tanpa mengira peraturan yang ada adalah tidak beretika. Dengan mengubah peraturan di tengah permainan, anda membuat permainan lain. Ini menjadikan pengadil kelihatan tidak baik. Jika kita andaikan pengadil yang dimaksudkan itu Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah, baginda pun bertitah seperti yang disebut dalam kenyataan yang dikeluarkan penyimpan mohor besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad. Raja-raja pemerintah berpendirian pentingnya dihormati mekanisme semak dan imbang antara cabang eksekutif, cabang legislatif dan cabang kehakiman untuk menjamin berlakunya tadbir urus yang telus, berintegriti dan bertanggungjawab kepada rakyat terutama dalam hal ehwal kewangan dan perbelanjaan negara. Dalam semangat tersebut, raja-raja pemerintah menyokong dan senada dengan pendirian Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang menitahkan agar Parlimen segera bersidang, kata kenyataan itu. Maknanya pengadil telah merujuk kepada peraturan yang ada dan mengambil ketetapan. Dua daripadanya berhubung dengan tindakan yang amat ditakuti oleh kerajaan Tebuk Atap, iaitu pertama, Parlimen bersidang dengan segera dan kedua, negara tidak perlu diletakkan di bawah pemerintahan darurat selepas Ogos 2021. Sekali lagi, Taqiyuddin cuba mengubah peraturan yang dibuat berdasarkan titah Yang di-Pertuan Agong itu dengan berkata, baginda tidak menetapkan tarikh, maka Parlimen boleh dibuka pada bulan September atau Oktober 2021. Beliau dilihat mahu berpegang kepada perkara 40 Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri yang mewakili Kabinet. Sedangkan yang patut menasihati Yang di-Pertuan Agong ialah Jawatankuasa Khas Bebas yang dibentuk di bawah Seksyen 2/1 Ordinan Darurat 2021. Pihak eksekutif dari Kerajaan Perikatan Nasional tidak perlu berdolak dalih lagi untuk memanggil sidang Parlimen, begitu juga saranan Majlis Raja-Raja kepada negeri-negeri supaya persidangan dijalankan segera, kata Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dalam kenyataannya, merujuk kepada keputusan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tersebut. Keputusan Yang di-Pertuan Agong dengan semangat syura Majlis Raja-Raja itu turut jelas mengisyaratkan kelemahan Kerajaan Perikatan Nasional yang tidak peka kepada tuntutan rakyat selama ini sehingga Majlis Raja-Raja terpaksa campur tangan bertindak mendesak Parlimen dan Dewan Undangan Negeri dibuka, tegas Mujahid. Rakyat menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu bahawa pentingnya sebuah kerajaan yang stabil dan mendapat keyakinan serta mendapat sokongan majoriti rakyat. Bagaimana kita mampu mencapainya jika kerajaan yang ada asyik berdolak dalih, ubah peraturan atau ubah tiang gol? Justru jangan salahkan rakyat jika bertanya, setakat itu sahajakah kebolehan menteri dalam kerajaan Tebuk Atap yang tiada mandat rakyat? Rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portaljomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.